Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tajuk taharah, iaitu bersuci, yang merupakan tajuk pertama dalam perbahasan ilmu fiqh. Syekh Wabah Az-Zuhaili menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan kenapa perbahasan fiqh dibahaskan ataupun dibicarakan lebih awal berbanding dengan taharah, bersuci dan lain-lain. Dia menyebutkan bahawa qaddamal fuqaha'u bahsa taharati 'ala salati li'anna taharata miftahus salat. Ulama ataupun para fuqaha mendahulukan perbahasan taharah ke atas solat kerana dua faktor. Yang pertama, li'anna taharata miftahus salat. Yang pertama, kerana bersuci itu ialah kunci kepada solat. Jadi taharah adalah kunci kepada solat. Sebab itu taharah itu dibahas lebih awal. Maknanya tanpa kunci kita tak boleh masuk kepada perbahasan solat, ataupun kita tak boleh menunaikan solat tanpa kunci. Itu tak boleh masuk. Sebab tu taharah itu dibahaskan lebih awal. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu miftahus salat. Taharah ialah kunci kepada solat. Yang kedua, kerana taharah itu adalah syaratun li sihhatis salat. Taharah adalah syarat kepada sahnya solat. Wa syartu muqaddam 'alal masyrut. Syarat lebih didahulukan ke atas masyrut. Jadi masyrut di sini ialah solat, syartun di sini ialah taharah. Jadi taharah lebih diawalkan perbahasannya berbanding dengan solat, yang mana solat itu ialah perkara yang disyaratkan supaya adanya taharah. Jadi dua sebab kenapa taharah lebih diawalkan pembincangannya, kerana dia taharah itu adalah kunci kepada solat dan taharah itu adalah syarat sah kepada solat. Jadi memahami taharah itu sangat penting supaya solat yang kita akan laksanakan nanti menjadi sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhur. Miftah as-salat at-tuhur. Kunci kepada solat itu ialah bersuci. Miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dalam hadis ni, kalau nak diterjemahkan secara literal, kunci solat itu ialah bersuci, tahrimnya ialah takbir, dan tahlilnya adalah salam. Jadi seolah-olahnya supaya kita lebih mudah faham, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan solat ini seumpama pelaksanaan haji. Maksudnya haji itu ada ihram, haji itu ada tahallul. Jadi kalau dalam haji ada ihram, dan amal ihram dalam haji ialah kita dengan memakai pakaian ihram kita. Kemudian tahallulnya ialah ada kaedah untuk kita bertahallul dalam amalan haji. Dalam solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ihram untuk solat itu tahrimuha at-takbir. Ihramnya ialah dengan kita bertakbiratul ihram. Jadi takbir dalam solat itu seumpama ihram dalam amalan haji, dan tahallul dalam solat ialah dengan cara kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sebenarnya kita dah bertahallul. Maksudnya kita dah selesai daripada melaksanakan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu ialah sebahagian daripada keimanan. Itu mukaddimah.
kerana kenapa ulama membahaskan lebih awal tajuk taharah berbanding dengan tajuk solat. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bersuci ini kalau kita belajar tajuk bersuci, sebenarnya secara umum saya nak beri gambaran bahawa kita mempelajari 3 perkara asas, 3 perkara yang penting. Maknanya kita kena faham sebelum kita belajar, kita akan belajar 3 perkara ini. Dan selepas daripada belajar tajuk taharah, selepas kita mendengar tajuk taharah, sebenarnya kita kena faham kita telah mempelajari 3 perkara. Yang pertama, sebenarnya kita belajar taharah, kita mempelajari taharah maksudnya bersuci, dan tuan yang dirahmati Allah, bersuci. Sebenarnya kita mempelajari kenapa kita perlu bersuci, ataupun lebih tepatnya apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita diwajibkan ataupun kita diminta oleh syarak supaya bersuci. Secara mudahnya, faktor bersuci itu ada 2. Yang pertama ialah faktor najis, maknanya kita dalam keadaan bernajis, sama ada najis itu berlaku ataupun ada pada pakaian kita. Contoh baju, tiba-tiba baju kita ni ada najis, jadi kita perlu sucikan najis, bersihkan najis pada pakaian kita. Ataupun najis itu berada pada badan kita, berada pada tangan kita, pada muka kita, yang mana kita perlu bersihkan najis itu. Ataupun pada tempat solat kita, tempat kita nak sujud, kita nak solat itu tiba-tiba ada najis, maka kita perlu bersihkan tempat untuk kita solat itu. Jadi faktor yang pertama kenapa kita perlu bersuci ialah penyebab kepada bersuci itu ialah faktor najis. Itu yang kita kena faham, faktor yang pertama. Yang kedua ialah kenapa kita perlu bersuci, faktornya ialah kerana hadas. Faktor hadas. Hadas ini dia berbeza dengan najis dalam pada beberapa sudut lah. Nanti kita akan bahaskan. Cuma kita nak sebut secara ringkas bahawa faktor kepada bersuci itu ada 2. Yang pertama najis, yang kedua adalah hadas. Yang kedua, apabila kita mempelajari taharah, maksud bersuci, ialah kita kena faham, kita apabila kita tahu faktor sebab kenapa kita perlu bersuci, yang kedua kita kena memahami kaedah ataupun alat-alat yang disebut dalam istilah fiqh, alat bersuci, bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk amalan bersuci kita tadi. Maknanya apakah bahan yang kita boleh gunakan untuk menyucikan najis, dan apakah bahan ataupun alat yang kita boleh gunakan untuk menghilangkan hadas dalam yang berada pada tubuh badan kita. Jadi perbahasan berkaitan dengan alat ini disebutkan oleh ulama pelbagai perbezaan pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan beberapa. Yang asasnya yang disebutkan ialah alat yang boleh digunakan untuk bersuci ialah air. Air merupakan satu alat yang utama dalam bersuci. Kemudian antara lain juga disebutkan ialah debu ataupun tanah yang bersih, turab. Fiqh as-salah disebutkan 4 perkara. Disebutkan 4 perkara yang menjadi alat untuk bersuci, iaitu yang saya sebutkan tadi, air, tanah untuk tujuan tayamum. Yang ketiga ialah batu dan lain-lain yang seumpama dengan batu untuk tujuan istinja, dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menyamak kulit. Bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menyamak kulit. Jadi itu disebut sebagai alat untuk bersuci. Kita ada air, kita ada tanah, dan kita ada batu untuk istinja.
dan kita ada bahan-bahan yang sesuai yang kita akan detailkan untuk tujuan untuk menyamak kulit yang kita sebut sebagai dibagh. Ayyuma ihabin dubira faqad tahura, mana-mana kulit yang telah disamak hukumnya suci. Jadi untuk menyucikan kulit dia ada bahan. Bahan itu kita sebut sebagai alat untuk bersuci. Dan banyak lagi lah kalau mengikut perbahasan mazhab-mazhab yang lain. Yang ketiga ialah kalau kita sebut bersuci, kita kena faham cara bersuci. Macam manakah cara untuk kita membersihkan diri daripada najis, dan juga bagaimanakah caranya untuk kita menghilangkan ataupun mengangkat hadas yang ada pada badan kita. Jadi secara mudahnya, ringkas, apabila kita belajar tajuk taharah, maknanya kita sedang mempelajari 3 perkara yang asas, dan juga kita kena memahami selepas kita mempelajari fiqh ini ataupun tajuk taharah ini, kita memahami 3 perkara. Yang pertama, kita memahami faktor kenapa kita perlu bersuci, kenapa kita wajib bersuci, apa faktor-faktornya. Yang kedua ialah apakah bahan yang boleh kita gunakan untuk bersuci, dan yang ketiga ialah bagaimanakah cara untuk kita bersuci. Itu yang tajuk besar dalam bersuci. Jadi bersuci ni sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan bersuci, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama membahaskan bahawa bersuci ini dari sudut bahasa Arab, at-taharatu lughatan an-nazafatu wal khulusu min al-awsakh aw al-adnas al-hissiyah kal anjasi min baulin wa ghairihi wal ma'nawiyah kal uyubi wal ma'asi. Jadi bersuci ialah kita bersih dan kita bebas daripada kotoran, daripada najis, sama ada berbentuk hissi seperti najis, air kencing, tahi dan sebagainya, ataupun berbentuk maknawi seperti hasad dengki dan sebagainya. Jadi menurut bahasa Arab, taharah ini ialah, taharah maksudnya bersuci, tuan-tuan. Jadi bersuci ni apa dari sudut bahasa Arab? Bersuci maksudnya kita nazafah, membersihkan, takhallus, kita menghindarkan diri kita daripada najis yang berbentuk hissi. Jadi ada dua punya perkara-perkara yang kotoran ni ada dua. Satu yang berbentuk hissi. Hissi maksudnya perkara-perkara yang boleh dilihat dengan panca indera. Boleh dihidu dengan hidung kita, boleh dirasa dengan lidah kita. Maksudnya dia ada rasa, warna dan bau, boleh dilihat dengan mata kita. Itu disebut sebagai najis hissi. Maksudnya boleh dilihat dengan panca indera. Contohnya air kencing lah. Air kencing ada bau, ada rasa dan ada warna. Itu adalah najis. Ataupun yang bersifat maknawi, benda abstrak, najis abstrak, benda yang maknawi, benda yang kita tidak dapat lihat dengan panca indera kita. Contohnya ialah hasad dengki, disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab fiqh manhaji, iaitu hasad dengki. Hasad dengki tidak berbau, tidak ada warna, tidak ada rupa, dan kita tak boleh lihat dengan mata kepala kita. Walau bagaimanapun dia merupakan najis, kotoran yang perlu kita bersih, yang perlu kita sucikan. Jadi bersuci ini ialah kita membersihkan badan kita, kita menghindarkan diri kita daripada najis yang bersifat hissi dan juga bersifat maknawi. Itu dari sudut bahasa Arab. Dari sudut istilah, at-taharatu syar'an, bersuci menurut syarak ialah fa'lun ma tustabahu bihi as-salah. Fa'lun ma tustabahu bihi as-salah aw ma fi hukmiha kal wudu'i liman kana ghairu mutawaddi' wal wusli liman wajaba alaihi al wuslu wa izalatu an-najasati anil thawbi wal badani wal makan. Bersuci menurut syarak dalam kitab fiqh Al-Manhaji, dia sebutkan bahawa
bersuci ini ialah fa'lun ma tustabahu bihi shalah. Perbuatan yang apabila dilakukannya akan mengharuskan sembahyang dilaksanakan. Jadi bersuci ialah satu perbuatan yang dengan melakukan perbuatan tersebut tustabahu bihi shalah, maka harus untuk kita laksanakan solat. Maknanya kalau tanpa amalan ini, amalan bersuci ini, maka tidak harus untuk kita melaksanakan solat. Jadi bersuci ini dia merujuk kepada satu cara, satu perbuatan yang mengharuskan kita solat, dan perbuatan itu banyak. Dan yang kita sebut tadi, perbuatan bersuci ini banyak. Antaranya ialah disebutkan di sini wuduk, mandi dan juga menghilangkan najis. Itu cara ini bentuk-bentuk ataupun cara bersuci. Jadi bersuci menurut syarak ialah fi'lun tustabahu bihi as-salah aw ma fi hukmiha. Satu perbuatan yang dengannya apabila kita melakukannya maka harus untuk kita melaksanakan solat. Aw ma fi hukmiha, ataupun ibadat-ibadat lain yang mana hukumnya sama dengan solat. Maknanya yang sama dengan solat di sini maksudnya ialah kalau solat itu tidak harus dikerjakan tanpa amalan bersuci lebih awal. Maknanya mana-mana ibadat lain yang juga yang disyaratkan begitu, maka sama hukumnya dengan solat. Maknanya ibadat yang mensyaratkan supaya kita mesti bersuci terlebih awal, kita mesti berwuduk terlebih dahulu, baru boleh kita melaksanakannya. Fa'lun ma tustabahu bihi as-salah, satu perbuatan yang dengannya akan mengharuskan solat. Sebab tu di sini bermaksud tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat ini tidak harus, maknanya kita tidak harus melaksanakan solat tanpa perbuatan bersuci. Berdasarkan definisi ini, kita faham bahawa kita tidak harus melaksanakan solat tanpa perbuatan bersuci. Dengan bersuci barulah harus kita melaksanakan solat. Okey, dengan bersuci barulah harus untuk kita melaksanakan solat. Kita juga boleh faham bahawa berdasarkan definisi ini bahawa dengan bersolat, dengan kita bersuci tidak mewajibkan kita untuk melaksanakan solat. Contoh, sebagai contoh, apabila kita ambil wuduk, kita dalam keadaan berwuduk ataupun kita dalam keadaan suci, adakah dengan sebab kita berwuduk maka kita wajib solat? Tidak. Tetapi adakah dengan kita berwuduk maka harus untuk kita melaksanakan solat? Ya. Jadi berwuduk ini satu amalan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan solat. Tetapi adakah harus kita solat tanpa wuduk? Tak harus. La yajuzu, maka tak harus untuk kita solat tanpa berwuduk ataupun tanpa bersuci terlebih dahulu. Jadi bersuci ini ialah menurut syarak satu perbuatan yang mengharuskan dengannya untuk kita melaksanakan solat ataupun ibadat lain yang sama hukumnya dengan solat. Contohnya tawaf. Tawaf kita disyaratkan dalam keadaan bersuci untuk tawaf. Maknanya kena bersuci terlebih dahulu barulah kita dibenarkan tawaf. Sebab tawaf dari segi hukum sama dengan solat. Sebab tu solat tawaf kudum, tawaf yang pertama kita sampai dan kita disunatkan untuk tawaf. Tawaf itu seumpama tahiyatul masjid, seumpama solat tahiyatul masjid. Okey, kalau solat tahiyatul masjid memang ia merupakan solat, dan solat disyaratkan supaya kita bersuci lebih awal. Maka sama juga dengan tawaf. Tawaf disyaratkan supaya kita bersuci lebih awal sebelum melaksanakan tawaf. Contoh amalan bersuci ialah wuduk bagi mereka yang tidak ada wuduk, ataupun mandi lima wajib alaihi man wajib alaihi al-ghuslu, wajib
mandi kepada mereka yang wajib mandi. Ataupun yang ketiga ialah izalatun najasah, menghilangkan najis daripada thawbi, daripada pakaian kita, wal badani, daripada tubuh badan kita, dan juga wal makani, dan juga tempat solat kita. Jadi bersuci ini sekali lagi saya sebut, dia merupakan perbuatan yang apabila kita melaksanakannya mengharuskan kita melaksanakan solat ataupun ibadat-ibadat lain yang seumpama solat dari segi hukum perlu kepada bersuci, sama ada seperti contoh berwuduk, mandi dan menghilangkan najis. Imam Nawawi rahimahullah mendefinisikan taharah sebagai izalatu an-najasati, raf'ul hadathi atau izalatun najasati. Imam Nawawi sebut taharah ini apa? Taharah ialah raf'ul hadath. Taharah bermaksud perbuatan mengangkat hadas, atau izalatun najisin, ataupun perbuatan menghilangkan najis. Itu maksud taharah. Ada dua. Maksudnya taharah ialah kita angkat hadas. Yang kedua, taharah maksud kita hilangkan najis. Kenapa dalam hadas disebutkan mengangkat, dan kenapa dalam najis berkaitan dengan najis disebutkan menghilangkan, izalah? Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau najis, bagaimana kita sebut tadi, najis ialah perkara yang boleh dilihat dengan panca indera. Jadi apabila perkara yang boleh dilihat dengan panca indera, kita boleh hilangkan dia. Izalah, yuzilu, kita hilangkan kesan najis itu, sifat najis itu, iaitu bau, zat, bau, rasa dan warna. Maksudnya kita boleh hilangkan sifat najis itu. Kan? Contoh kita ambil air mutlak, air yang bersih, kita hilangkan, kita bersihkan fizikal najis tu. Maksudnya dia akan hilang, bersih. Kita nampak benda tu. Tapi kalau dalam bab hadas, ulama menyebut kalimah raf'u, mengangkat, bukan menghilangkan. Sebab kita tak nampak. Sebab hadas ini ialah perkara yang tidak dapat dilihat. Perkara yang tidak dapat dilihat berbeza dengan najis. Kalau najis, ia perkara yang dapat dilihat. Sebab tu saya rasa saya perlu uraikan sedikit perbezaan antara najis dengan hadas supaya kita lebih faham. Najis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kita akan lebih detailkan. Cuma mereka awalnya kita kata najis ini ialah perkara yang dapat dilihat dengan panca indera. Yang pertama berbanding dengan hadas. Hadas perkara yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Yang kedua ialah najis ini dia boleh terkena pada pakaian kita, pada badan kita, dan juga pada tempat solat kita. Itu najis. Tetapi hadas dia hanya terkena pada badan kita, tubuh badan kita. Tubuh badan kita yang berhadas. Kita tak boleh sebut bahawa pakaian kita berhadas. Kenapa tak guna pakaian tu untuk solat? Kita kata tak boleh, pakaian kita itu berhadas. Jadi tak tepat. Hadas hanya berlaku pada tubuh badan kita. Kita berhadas, tubuh badan kita berhadas. Tapi kalau najis, boleh terkena pada pakaian, boleh terkena pada tubuh badan, dan boleh terkena pada tempat solat kita. Jadi sebagai contoh, kenapa kamu tak solat di tempat tu? Contoh kita tanya kan, dia kata, tempat ni ada hadas. Jadi tidak tepatlah jawapan tu. Sebab hadas hanya berlaku pada tubuh badan. Yang ketiga, beza antara hadas dengan najis, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hadas ini boleh diangkat. Hadas terangkat ataupun cara mengangkat hadas itu ialah melalui 3 cara. Yang pertama ialah al-ghuslu, iaitu melalui mandi untuk hadas yang besar. Sebab tu hadas ada besar, ada kecil, dan ada badinnya. Hadas besar diangkat melalui kaedah mandi, al-ghuslu. Hadas kecil ialah diangkat melalui
cara berwuduk. Kalau tidak ada air untuk mandi dan berwuduk, maka ganti badilnya ialah dengan cara bertayamum. Jadi tayamum merupakan kaedah yang ketiga untuk mengangkat hadas. Tetapi untuk najis, kaedahnya ialah 3, iaitu dengan cara kita ghuslu, kita al-ghuslu, kita basuh. Yang kedua al-mashu, kita sapu. Dan yang ketiga ialah al-nadhu, nadha, maknanya kita renjis. Kita renjis. Basuh, sapu, renjis. Tapi kalau untuk bersuci, kita kena berwuduk, kita kena mandi dan kita kena bertayamum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu. Dia menyebutkan bahawa beberapa perbezaan antara najis dan juga hadas. Walaupun dua-duanya menyebabkan seseorang itu dalam keadaan terhalang daripada melaksanakan solat, melainkan selepas berlakunya amalan bersuci. Okey. Disebutkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, disebut taharatu hadatsin wa tukhtassu bil badani wa taharatu khabathin wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Wa taharatul hadathi thalathun, kubra wa hiya al-ghuslu, wa sughra wa hiya al-wudu', wa badal minhuma inda ta'azzurihima wa huwa at-tayammum. Wa taharatul khubuthi thalathun, ghuslun wa mashun wa nadhun. Okey. Itu yang disebutkan oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili. Satu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam kitab disebutkan juga bahawa najis itu disebut sebagai khabath. Lawan kepada khabath ialah hadas. Maksudnya kita membersihkan diri pada najis ataupun disebut sebagai khabath, ataupun membersihkan diri daripada hadas. Jadi najis disebut sebagai khabath selain daripada kalimah najis itu sendirilah. Jadi najisun ataupun khabathun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu sedikit makna berkaitan dengan bersuci. Dan definisi bersuci menurut ulama ni hampir sama je, lebih kurang. Tidak ada isunya sangat untuk kita perbahaskan. Apakah, orang tanya, apakah hukum bersuci, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Apakah hukum bersuci? Adakah bersuci ini sunat, harus, ataupun ia merupakan suatu perbuatan yang wajib? Jadi ulama menyebutkan hukum bersuci ini adalah wajib. Kenapa wajib? Kerana bersuci ini adalah syarat fi'lun ma tustabahu bihi solah, satu perbuatan yang mengharuskan dengannya untuk melaksanakan solat. Maknanya tanpa perbuatan bersuci maka tidak harus kita melaksanakan solat. Dengan kalimah yang lain, bahawa solat kita tidak sempurna melainkan dengan kita bersuci. Jadi kaedah fiqh menyebutkan bahawa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Satu perkara yang tidak sempurna, mana-mana tidak sempurna satu-satu kewajipan melainkan dengannya, maka nya menjadi wajib. Solat tidak sempurna melainkan dengan bersuci, maka bersuci itu menjadi wajib. Sebab solat tergantung kepada kesempurnaan solat. Pelaksanaan solat tidak sempurna melainkan dengan adanya berwuduk. Maka kena ada dengan adanya mandi. Maka perbuatan wuduk dan mandi itu
juga menjadi wajib sebagaimana amalan solat, sebab amalan solat tidak sempurna melainkan dengan bersuci tadi, dengan berwuduk dan juga dengan mandi. Dalilnya ialah, mana dalilnya bahawa amalan bersuci itu adalah wajib? Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Muddathir ayat 74. Yajibu tathhir ma asabathu najasatu min badanin aw thawbin aw makanin. Wajib membersihkan mana-mana bahagian tubuh badan, pakaian dan juga tempat solat kita apabila ditimpa ataupun apabila terkena najis. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan apabila terkena najis. Jadi ayat surah Muddathir memerintahkan kita supaya membersihkan pakaian kita. Itu yang pertama. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Dan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Baitullah, iaitu masjid ataupun rumah Allah ataupun Baitullah Al-Haram. Allah berfirman, antahira baitiya, antahira baiti, atau antahira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan ayat ini Allah memerintahkan supaya membersihkan baiti, itu rumah Allah. Rumah Allah ataupun masjid, kita kata lebih yang lebih skop yang lebih sempit ialah masjid lah. Masjid, kalau di tempat kita masjid, kalau di Masjidil Haram, Baitullah Al-Haram. Jadi Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim supaya membersihkan baiti, masjid. Masjid yang kita faham ialah tempat untuk kita melaksanakan solat, tempat untuk kita sujud, tempat untuk kita rukuk, tempat untuk kita i'tikaf. Maksudnya dia merujuk kepada al-makan, tempat. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga kepada kita lah, supaya membersihkan masjid, tempat solat kita, lit-taifin, kepada mereka yang untuk melaksanakan tawaf, wal-'akifin, untuk mereka yang melaksanakan i'tikaf, war-ruk'i as-sujud, dan untuk rukuk dan juga sujud. Jadi ulama menyebutkan, contohnya Syekh Mubaz Zuhaili, dia kata idza wajaba tathiru thawbi wal makan, apabila wajib membersihkan baju, membersihkan tempat solat, wajaba tathhirul badani bil aula, maka wajiblah kita membersihkan badan kita lebih-lebih utama lagi. Maksudnya kalau baju wajib kita bersihkan, kalau tempat solat kita wajib kita bersihkan, maka lebih utama lagi dah badan kita wajib kita bersihkan, li'annahu alzam lil musalli, kerana badan kita ni lebih melazimi kita. Kan, kalau pakaian kita boleh tanggalkan, kita boleh ganti dengan baju lain. Tapi kalau badan kita tak boleh nak ganti. Jadi kalau baju yang kita boleh ganti pun dengan pakaian yang lain pun, nak Allah SWT minta supaya kita bersihkan, apatah lagi badan kita, tangan kita yang terkena najis, maka lebih-lebih aula lah untuk kita bersihkan. Jadi ini bukti bahawa bersuci itu adalah wajib apabila badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita terkena najis. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, kalau kita mempelajari tajuk bersuci, mana kita mempelajari 3 perkara penting, iaitu kita mempelajari kenapa kita kena bersuci, alat untuk kita bersuci dan juga kaifiyah ataupun cara-cara bersuci. InsyaAllah saya akan memulakan dengan dengan alat yang dibolehkan ataupun alat yang dibolehkan untuk kita bersuci. Alat-alat bersuci yang disebutkan dalam kitab fiqh. Jadi yang paling asasnya alat bersuci ini
yang dibahaskan oleh ulama ialah air. Air merupakan alat yang paling utama untuk kita bersuci. Cuma air ini kalau mengikut perbahasan ulama fiqh, dia ada 4 kategori. Kalau menurut hukum syarak, air ini ada 4 kategori. Yang pertama ialah air yang tahirun mutahhirun. Air yang bersih, tahirun wa mutahhirun, dan dia membersihkan. Maksudnya air ini ada 2 sifat. Sifat yang pertama, ia bersih. Dan yang kedua ialah dia membersihkan. Dia boleh membersihkan yang lain. Maksudnya kita boleh menggunakan air ini untuk membersihkan badan kita kalau badan kita terkena najis. Maksudnya dia ada 2 sifat, bersih dan membersihkan. Yang kedua, air yang tahirun mutahhirun makruh. Air yang bersih dan boleh membersihkan, tetapi penggunaannya adalah makruh. Tahirun mutahhirun makruh. Air yang bersih dan membersihkan, boleh digunakan untuk membersihkan, tetapi dia makruhun. Makruh dari sudut penggunaannya. At-tahir, al-mutahhir, al-makruh. Dan yang ketiga ialah at-tahir ghair al-mutahhir. Air yang suci tetapi tidak menyucikan. At-tahir ghair mutahhir. Maksud air itu suci tetapi dia tidak menyucikan yang lain. Maknanya air itu tidak boleh digunakan untuk menyucikan tubuh badan kita, pakaian kita yang terkena najis. Dan yang ketiga ialah, yang keempat ialah air yang kita sebut air al-ma' al-mutanajjis, air yang tidak suci, air yang ghair tahir ghair mutahhir, air yang tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Jadi kita kena faham, kita kena memahami kategori air ini, kerana air inilah yang akan menjadi alat untuk kita bersuci nanti. Jadi tanqasimul miyah ila arba'ati aqsam. Air terbahagi kepada 4 bahagian. Okey. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan air yang bersih ataupun air yang suci lagi menyucikan? Air yang suci dan menyucikan ini ialah al-ma'ul mutlaq al-baqi ala wasfi khalqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Air yang suci dan menyucikan ialah air mutlak. Dia merujuk kepada air mutlak. Apa maksud air mutlak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, air mutlak ialah air yang masih kekal dengan sifat kejadian yang Allah jadikan air itu. Maksudnya kejadian asal air itu macam mana? Dari sudut rasa, bau dan warna. Jadi air mutlak itu air yang masih kekal atas sifat asal kejadiannya. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bituli muqsin. Tidak mengeluarkan air itu daripada kategori air mutlak kerana faktor-faktor berikut. Yang pertama, maksudnya air ini masih dihukum sebagai air mutlak lah. Walaupun sudah berubah salah satu sifat, contohnya baunya berubah, tapi tidak terkeluar daripada kategori air mutlak. Yang pertama, faktor taghayyuruhu bituli muqsin, iaitu kerana berubah dengan faktor lama berada dalam satu-satu tempat. Air itu berada dalam kolah, contoh satu kolah, satu bekas, dan air itu berubah dari sudut, contohnya berubah dari sudut rasa. Jadi persoalannya ialah, adakah air itu masih dihukum sebagai air mutlak? Ya, air itu masih dihukum sebagai air mutlak. La yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bituli muqsin. Yang kedua ialah air masih dihukum air mutlak jika berlaku perubahan faktor bisababi turab, faktor tanah. Jadi kita tahu faktor tanah, air yang asalnya berwarna jernih begitu, kalau bercampur dengan tanah, pastinya air itu bertukar warna kan. Jadi kalau bertukar warna, air itu adakah masih dihukum sebagai air mutlak? Ya, air itu masih dihukum sebagai air mutlak. Ataupun
berubahnya air kerana faktor tuhlub, faktor lumuk. Jadi air akan bertukar warna menjadi, contoh, menjadi hijau. Tuhlub ini ialah syai'un akhdar ya'lul ma' min tulil mukth. Suatu benda yang hijau yang berada atas permukaan air yang kita sebut sebagai lumuk lah. Au taghayyuruhu bisababi maqarrihi au mamarrihi ka wujudihi fi ardin kibritiyatin au mururihi 'alaiha. Air berubah dengan faktor dengan sebab bekas ataupun tempat mengalirnya air. Air itu berada di satu tempat dan tempat itu ada, contohnya ada di dalam tempat itu ada belegan. Mana kita contoh kita gali ke perigi, dalam perigi itu, dalam tanah tu ada belegan. Jadi kalau belegan ni dia akan menyebabkan warna, rasa, bau air itu akan berubah. Kan? Okay, kita tangguh dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.